Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin diucapkan kepada semua penonton Tijara. Bersama saya, hos anda, Syabana Hasan. Walaupun bulan wakaf kebangsaan 2021 baru sahaja tamat dengan akhirnya bulan Ramadan, Tijara masih lagi merasakan kepentingan untuk meneruskan perbincangan mengenai wakaf. Dan episod kali ini akan menekankan bagaimana revolusi wakaf boleh memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu ekonomi negara. Selain daripada itu, menerusi pembentangan Belanjawan 2021, kerajaan juga telah memberikan komitmen sepenuhnya supaya pengurusan wakaf di Malaysia terus diperkasakan melalui kerjasama yang diharapkan di antara Yayasan Wakaf Malaysia yang juga merupakan agensi kerajaan dalam mengusahakan sumber-sumber wakaf dengan agensi-agensi kerajaan persekutuan yang lain, GLC dan juga syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC. Oleh demikian, Tijarah ingin mengambil kesempatan ini untuk bertanyakan sejauh manakah pihak Yayasan Wakaf Malaysia telah bekerjasama dengan agensi-agensi lain bagi memastikan peranan wakaf di Malaysia dapat terus diperkasakan bagi meningkatkan pembangunan ekonomi negara sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat tanpa mengira agama ataupun bangsa. Bagi menjawab semua persoalan ini, panel pertama kita pada hari ini adalah Profesor Madya Dr. Amir Syaharuddin selaku Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia. Assalamualaikum Dr. Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Tijara. Terima kasih Puan Syabana. Baik Dr. Amir, baru-baru ini cadangan Perdana Menteri bagi penjawat awam untuk berwakaf melalui potongan gaji untuk mendapatkan dana tambahan telah mengundang banyak respon negatif Sebaliknya ada pihak yang mencadangkan bagi mendapatkan dana tambahan, kerajaan sepatutnya membuat rombakan kabinet dengan mengurangkan jumlah menteri, memotong gaji pengerusi-pengerusi GLC yang mempunyai allowance besar ataupun berhentikan jawatan duta-duta khas yang dilihat tiada fungsinya dan bukan menyusahkan rakyat dengan mencadangkan penjawat awam untuk berwakaf, tetapi pada masa yang sama wang rakyat ini digunakan sewenang-wenangnya untuk membayar saiz kabinet yang besar. Jadi apa pendapat Dr. Amir mengenai isu ini? Okey, terima kasih Puan Syabana atas pengenalan tadi. Jadi sebenarnya dalam konteks wakaf ini, isu yang ditimbulkan oleh beberapa pihak tentang persepsi bahawa kerajaan sekarang ini terdesak untuk menarik ataupun mengutip duit daripada rakyat untuk wakaf ini. Sebenarnya isu itu sangat-sangat berbeza, tidak ada kaitan sekalipun dengan isu kerajaan, dana kerajaan dengan dana wakaf. Kerana bila kita melancarkan bulan wakaf kebangsaan pada Ramadan yang lepas, sebenarnya kita memberi peluang kepada rakyat satu platform untuk beramal, untuk mereka berkongsi rezeki mereka, kerana wakaf ini adalah salah satu infak ke jalan Allah. Jadi infak ni maksudnya sebenarnya kita bagi peluang kepada rakyat untuk membuat amal, untuk bersedia ke akhirat. Jadi ini sebenarnya adalah peluang untuk kita beramal, untuk kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi isu tentang sama ada kerajaan sebenarnya nak mengambil duit rakyat untuk kepentingan kerajaan adalah tidak betul sama sekali. Kerana apa? Kerana wakaf ini telah berada di dalam agama kita sejak sekian lama. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wakaf ini telah dijana, telah digemblengkan untuk memajukan rakyat. Jadi apa yang kita usahakan sekarang ini ialah untuk kita memberi manfaat kepada rakyat melalui wakaf. Jadi kita pun tahu bahawa wakaf ini terletak di dalam bidang kuasa negeri. Jadi Majlis Agama Islam Negeri lah pemegang amanah tunggal untuk wakaf ini. Jadi apa yang kita buat di Yayasan Wakaf Malaysia ialah membantu main-main Majlis Agama Islam Negeri ini untuk membangunkan aset-aset wakaf yang banyak tidak dibangunkan sepenuhnya. Jadi itulah sebenarnya hasrat, bukan untuk kita kutip duit kerana kerajaan tak ada duit dah sekarang ni. Tetapi untuk kita memberi platform kepada rakyat untuk beramal dan untuk kita daripada duit tersebutlah untuk kita menjana pahala yang berterusan, kerana wakaf ini adalah sedekahun jariyah, sedekah yang berterusan yang akan berkekalan, yang mana itu adalah untuk saham kita di akhirat nanti. Jadi itulah sebenarnya
motif, objektif utama mengapa kita melancarkan bulan wakaf kebangsaan pada bulan Ramadan yang lepas. Saya setuju ya Dr. Amir, pada masa yang sama acquisitions ini boleh disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab kerana secara tidak langsung ia akan menjejaskan niat murni setengah pihak yang ingin membawa revolusi wakaf di Malaysia ke tahap yang seterusnya Encik Amir Baiklah Dr. Amir, menerusi pembentangan Belanjawan 2021 kerajaan ada memaklumkan komitmen untuk terus memperkasakan pengurusan wakaf melalui kerjasama antara Yayasan Wakaf Malaysia dan juga agensi-agensi kerajaan persekutuan GLC dan juga GLIC Jadi secara ringkas bagaimana kemajuan ataupun perkembangan ke arah usaha ini setakat ini? Okey. Jadi sekarang ni kalau kita tengok wakaf ini adalah salah satu komponen dalam sektor kewangan sosial, Islamic Social Finance. Kita ada penyumbang yang terbesar sekarang ni ialah zakat. Zakat di seluruh negara kita telah berjaya mengutip setiap tahun dalam 2.5 bilion setiap tahun. Tetapi sumbangan wakaf masih sedikit. Jadi bayangkan kalau kita ada zakat, ada wakaf yang sama-sama jumlahnya besar dan ini akan menjadi satu sektor yang boleh membantu untuk kita memperkasakan ekonomi ummah kita. Jadi sekarang ni kita tengok kerjasama di antara korporat dalam bidang wakaf ini masih lagi rendah. Jadi alhamdulillah, tetapi sekarang ini setelah pengumuman Yang Berhormat Perdana Menteri, kita nampak korporat telah mula untuk berkecimpung dan juga memberi semangat, memberi bantuan untuk kita memajukan wakaf. Jadi kita ada dua kerjasama di peringkat Yayasan Wakaf Malaysia. Pertamanya ialah berkaitan dengan kita telah terbitkan dana yang dipanggil dengan Al-Ihsan dengan Kenanga Investment. Dan satu lagi ialah kerjasama kita wakaf tunai dengan Bank Rakyat. Dan ini saya rasa satu pencetus supaya lebih banyak lagi kolaborasi di antara Yayasan Wakaf Malaysia, Majlis Agama Islam Negeri dan pihak swasta, pihak syarikat korporat, pihak perbankan Islam supaya lebih ramai lagi membantu memakmurkan wakaf kita di negara kita ini. Jadi saya boleh rumuskan sini ada dua kerjasama bersama institusi Kenanga Investors Berhad iaitu dana wakaf Al-Ihsan dan satu lagi adalah wakaf tunai bersama Bank Rakyat. Baiklah, terima kasih di atas penjelasannya Dr. Amir. Kita akan berehat seketika dan lebih banyak perbincangan mengenai usaha sama Yayasan Wakaf Malaysia bersama syarikat-syarikat seperti Kenanga Investors dan juga Bank Rakyat selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi bersama saya di Tijara. Baiklah, di slot kedua ini saya ingin memperkenalkan panel kita yang kedua iaitu Puan Mariam Veronica Abu Bakar Siddiq selaku Head of Institutional Business Kenanga Investors Berhad untuk kami bertanyakan dengan lebih lanjut mengenai kerjasama di antara Kenanga Investors dan Yayasan Wakaf Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Baik Puan, seperti yang dibincangkan di slot pertama tadi di dalam Belanjawan 2021 November tahun lepas, kerajaan telah menzahirkan kesungguhan untuk memperkasa pengurusan wakaf negara melalui kerjasama di antara Yayasan Wakaf Malaysia bersama agensi-agensi kerajaan persekutuan GLC dan juga GLIC. Dan di sini kami melihat Kenanga Investors telah menyahut mandat yang diberikan dengan menjadi rakan strategik yang pertama yang bekerjasama secara aktif dengan Yayasan Wakaf Malaysia. Jadi sila Puan jelaskan dengan lebih lanjut apakah kerjasama yang sedang berlangsung di antara Yayasan Wakaf Malaysia dan juga Kenanga Investors. Okey, mungkin saya mulakan dengan secara ringkas dululah pengenalan. Kami bekerjasama dengan Yayasan Wakaf Malaysia sebagai rakan strategik pertama yang bekerjasama secara aktif dengan untuk pembangunan wakaf yang bercirikan unit Aminah. Yang bercirikan wakaf. Okey. Dana wakaf ini adalah satu dana atau instrumen pelaburan yang bercirikan unit amanah. Yang bercirikan wakaf, ia telah dilancarkan secara langsung di TV Al-Hijrah oleh Perdana Menteri kita pada 13 April 2021 atau pada 1 Ramadan bersempena Bulan Wakaf Kebangsaan. Dana ini dikawasi oleh Suruhanjaya Security lah. Kami sangat bersyukur kerana dapat bekerjasama dengan Yayasan Wakaf Malaysia yang merupakan mutawali atau pengurus atau penjaga wakaf oleh 8 majlis agama Islam negeri di Malaysia lah.
Baiklah, jadi dana wakaf ini adalah satu instrumen pelaburan Betul. bekerjasama di antara Yayasan Wakaf Malaysia dan juga Kenanga Investors. Ya. Jadi secara ringkas ya, Puan, apa yang diharapkan oleh Kenanga Investors melalui pelancaran Kenanga Wakaf Al-Ihsan ini? Okey. Di Kenanga Investors kami ingin melancarkan satu dana di mana ia akan menjadi landasan untuk produk-produk kami yang berlandaskan ESG, iaitu Environment, Social and Governance. Jadi kami harap Kenanga Dana Al-Ihsan ini adalah tapak permulaan bagi kami untuk produk-produk yang akan datang seperti yang akan menolong kami kepada pelaburan secara sosial atau responsible investing. Jadi Kenanga Wakaf Al-Ihsan Fund ini dilihat sebagai satu stepping stone lah Yes, kepada betul. pelaburan-pelaburan ESG yang lebih di akan datang. Ya, insya-Allah. Baiklah, sejauh ini ya Puan Veronica, bagaimana respon masyarakat ataupun pelabur mengenai wakaf fund ini? Alhamdulillah, memang banyak respon yang sangat baik melalui talian, melalui website, laman sosial kami semua. Saya rasa pelabur-pelabur kat Malaysia ni semua semangatlah untuk melabur sambil berwakaf. Yalah, wakaf ni adalah sedekah jariah yang berterusan kan. Ia akan berterusan hingga ke akhirat. Lepas kita meninggal pun kita akan mendapat manfaat dia. Jadi saya rasa rakyat Malaysia ni memang semangatlah bahagian ni, insya-Allah. Bila seseorang itu melabur kan, Puan Veronica, berapa persen yang akan disalurkan kepada wakaf? Okey. Dia unik ya. Jadi kita punya konsep ialah insya-Allah kita nak dapatkan keuntungan untuk pelabur dan juga memberi peluang untuk pelabur untuk berwakaf dan bersedekah. Jadi 50% daripada keuntungan daripada pengagihan akan disalurkan kepada Yayasan Wakaf Malaysia untuk berwakaf dan 50% pula akan dikembalikan kepada pelabur. Itu yang dia punya returns lah. Yes, correct, betul. Jadi bagi pihak pelabur, adakah mereka akan dimaklumkan ke mana dan juga bagaimana duit mereka akan disalurkan? Okey. Mereka akan dimaklumkan, jangan risau, mereka boleh pergi kepada laman sesawang ataupun laman website Yayasan Wakaf Malaysia. Di situ dia akan detail, dia akan memberitahu dengan jelas ke mana wang-wang wakaf ni akan pergi, because kami akan projek-projek yang kami akan laburkan adalah di dalam sektor pelajaran, kesihatan, alam sekitar dan memperkasakan ekonomi. Jadi ini adalah projek-projek yang akan dibentangkan di dalam Yayasan Wakaf Malaysia. Baiklah, jadi sebelum kita akhiri slot ini ya, Puan Veronica, selain daripada Kenanga Wakaf Al-Ihsan Fund ya, secara ringkas mungkin Puan juga boleh kongsikan maklumat tambahan mengenai Kenanga Investors. Okey, Kenanga Investors adalah satu syarikat yang dilesenkan oleh Suruhanjaya Security. Kami berbanggalah kami dapat memenangi pelbagai awards ataupun baru-baru ini kami baru-baru ini telah menerima 7 anugerah pada Masya Allah, 7 anugerah ya. Pada Refinitiv Lipa Fund Awards Malaysia 2021. Kenanga Investors memenangi anugerah Kumpulan Dana Islam Malaysia Ekuiti Terbaik 4 tahun berturut-turut dan kategori anugerah Kumpulan Wang Simpanan Malaysia Aset Campuran. Dia juga memenangi anugerah untuk 2 dana lagi, which is Kenanga Dana Syariah Extra dan Kenanga Growth Opportunity Fund. Lepas tu kami juga memenangi dalam bidang international kami memenangi 4 anugerah menerusi Asia Asset Management 2021 Best of Best Awards. Kami menang anugerah Dana Equity Terbaik Malaysia, Dana Islam Terbaik Malaysia, Ketua Pegawai Pelaburan CIO yang terbaik Miss Lisui, dan anugerah Syarikat Pengurusan Dana Alternatif Terbaik Malaysia. Jadi saya rasa insya-Allah lah Kenanga ni akan menguruskan pelabur-pelabur dengan baik. Pada masa yang sama saya rasa kolaborasi ini juga bersama Yayasan Wakaf Malaysia akan sama-sama memartabatkan lagi ya standing wakaf di Malaysia, kerana Kenanga juga adalah credible institution ya. Ya, betul. Okay, baiklah. Kita akan berehat seketika sahaja dan selepas ini kita akan membincangkan pula bagaimana kerjasama di antara Yayasan Wakaf Malaysia dan Bank Rakyat boleh memberi sinar harapan bagi anda yang memerlukan bantuan di luar sana. Jadi jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi bersama saya di Tijara. Baiklah, di slot
akhir Tijarah ini kami akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Azman Muhammad Nur selaku Ahli Jawatan Kuasa Syariah Bank Rakyat untuk kami bertanyakan dengan lebih lanjut mengenai kerjasama di antara Bank Rakyat bersama Yayasan Wakaf Malaysia. Assalamualaikum Dr. Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama kami di Tijarah. Sama-sama. Baiklah Dr. Azman, sebelum kami membincangkan dengan lebih mendalam mengenai kerjasama di antara Yayasan Wakaf Malaysia dan juga Bank Rakyat persoalan saya, mengapa Bank Rakyat agak cenderung dalam memilih wakaf jenis contemporary seperti wakaf tunai apabila ia berkolaborasi dengan institusi-institusi wakaf lain? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Syabana, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kenapa Bank Rakyat cenderung untuk memperkenalkan wakaf tunai? Pertamanya ia akan memudahkan lagi cara untuk orang ramai berwakaf. Betul. Kita kena faham bahawa apabila kita bercakap tentang wakaf ini, antara konsep ataupun rukun utama pada wakaf ialah habsul asal wa tasbil manfaah. Kita protect, kita jaga prinsipal, kemudian benefit ataupun manfaat ataupun yield ataupun keuntungan itu akan disalurkan kepada kerja-kerja kebajikan. Jadi wakaf sebenarnya lebih umum, bukan sahaja kepada fixed asset tanah. Kalau sebelum ni kefahaman orang kita wakaf itu tanah kubur, tanah masjid. Tetapi sebenarnya dalam sejarah Islam terbukti wakaf telah memberikan sumbangan yang besar di dalam pendidikan, di dalam sistem pembangunan ekonomi dan juga kemasyarakatan. Jadi kami cuba untuk mengutarakan wakaf tunai yang sebenarnya bukan baru, cuma bagi mungkin masyarakat kita agak baru. Bahkan kita sudah ada keputusan Majma' Fiqhi, Aufi Standard dan fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia membenarkan wakaf tunai. Cuma dalam konteks sebelum ini yang difahamkan tentang wakaf tunai ini, kebanyakan orang ramai faham seolah-olah dia saham wakaf. Kutip duit kita untuk beli tanah ataupun untuk buat masjid ataupun buat hospital ataupun beli peralatan hospital dan kemudian diwakafkan. Cuma yang kami utarakan dalam program dengan kerjasama Yayasan Wakaf ini sesuatu yang baru, iaitu duit tunai itu sendiri akan menjadi wakaf. Subjek matter wakaf adalah cash itu sendiri berdasarkan kepada pendapat mazhab Maliki dan juga Hanafi, yang mana wang tunai itu boleh dianggap sebagai wakaf. Dan konsep yang sama tadi iaitu we have to preserve the principle, maknanya nilai asal wakaf itu perlu dijaga dan mana-mana income ataupun generated profit daripada prinsipal tadi boleh disalurkan kepada kerja-kerja kebajikan. Jadi ia memudahkan aktiviti, di samping kita boleh tarik orang. Kalau dulu orang ada tanah boleh wakaf, sekarang ni bukan semua orang ada tanah mahal. Jadi orang boleh menyumbang dengan jumlah sedikit pun boleh menyumbang ke arah kerja wakaf ini. Dan kita boleh pelbagaikan aktiviti pembangunan masyarakat, pembangunan ekonomi. Kita boleh membantu perusahaan kecil dan sederhana. Kebetulan berayat di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi, memang menitik beratkan tentang pembangunan ekonomi umat, khususnya kepada mereka yang kurang bernasib baik, termasuklah aktiviti microfinancing dan membantu banyak mereka yang kurang bernasib baik di banyak di senak sektor untuk membangun. Jadi dengan ada wakaf tunai tadi kita boleh keuntungan yang ataupun contohnya duit itu kita letak kat di fixed deposit. Jadi keuntungan daripada fixed deposit itu kita boleh salurkan untuk aktiviti-aktiviti pembangunan tadi dan juga aktiviti pendidikan, aktiviti macam-macam aktiviti kebajikan yang boleh kita lakukan melalui projek wakaf ini. Jadi Dr. Azman, saya boleh rumuskan di sini wakaf tunai ini dia bersifat mesra kepada masyarakat terutamanya kepada mereka yang tidak mempunyai aset seperti tanah, ladang dan sebagainya Baiklah Dr. Azman, secara ringkas kami dah hampir ke penghujung rancangan. Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kedua-dua Bank Rakyat dan juga Yayasan Wakaf Malaysia dalam menawarkan perkhidmatan ini? Cabarannya yang pertama untuk educate untuk orang ramai, untuk membiasakan orang ramai tentang konsep wakaf tunai, di mana duit tadi tidak semestinya digunakan untuk dibelikan peralatan, bahkan akan dilaburkan. Dan satu lagi cara ialah duit itu boleh digunakan sebagai qardul hasan. Ini juga benda yang baru bagi setengah-setengah anggota masyarakat kita. Dan kemudian satu lagi cabaran saya rasa tentang majlis-majlis agama Islam yang seluruh Malaysia ini, sebab
mereka ada standard yang berbeza. Setengah-setengah tu mengiktiraf dan membenarkan cash wakaf, dan setengah-setengah lagi belum lagi mengiktiraf. Jadi itulah di antara cabaran. Tetapi insya-Allah daripada semasa ke semasa saya nampak positif, masyarakat boleh terima, dan kebanyakan majlis-majlis agama Islam juga nampak cenderung ke arah nak memajukan wakaf. Sebab dahulu orang faham konsep wakaf itu macam tadilah tanah ataupun masjid, tanah kubur, tapi sekarang ini kita mahu menunjukkan lagi peranan wakaf yang lebih besar, yang lebih menonjol dalam banyak aspek. Saya setuju ya. Tahap kefahaman masyarakat Islam di Malaysia mengenai wakaf masih lagi di tahap yang rendah ya, yang ia harus dipertingkatkan untuk mereka faham bahawa wakaf ini boleh menjadi lebih dinamik dan bukan tradisional sahaja ya. Betul. Baiklah. Terima kasih Dr. Azman di atas semua penjelasan. Baiklah penonton, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Terima kasih diucapkan kepada kesemua panel kita pada hari ini. Jadi ingin ditekankan sekali lagi di sini bahawa tumahan-tumahan yang mengatakan adakah pihak kerajaan begitu terdesak hingga merangka inisiatif bagi menggalakkan penjawat awam untuk berwakaf melalui potongan gaji boleh disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab ya, kerana secara tidak langsung ia akan menjejaskan niat murni setengah pihak yang ingin membawa revolusi wakaf di Malaysia ke tahap yang seterusnya. Selain dari itu, kerjasama di antara Yayasan Wakaf Malaysia bersama syarikat-syarikat seperti Kenanga Investors Berhad dan juga Bank Rakyat dalam merangka produk yang disinergikan dengan elemen wakaf telah memperkukuhkan lagi pandangan bahawa sektor korporat mampu dalam menyumbang kepada pembangunan dan perkembangan wakaf di Malaysia sekaligus membantu dalam pembangunan ekonomi negara, insya-Allah. Jadi suka untuk saya simpulkan bahawasanya amalan berwakaf memberikan peluang untuk si wakaf menikmati pahala dan ganjaran secara berterusan, dan untuk memastikan wakaf boleh berperanan sebagai salah satu elemen penting dalam membantu pembangunan ekonomi negara. Sokongan dan pelibatan semua masyarakat, sama ada anda di luar sana sebagai individu ataupun organisasi, amatlah dialu-alukan. Akhir sekali, marilah kita sama-sama mulakan dengan sesuatu yang baik. Berwakaflah walaupun hanya RM1, kerana RM1 ini boleh menjadi asbab untuk kita terus menuju ke syurga Allah SWT. Sampai di sini sahaja. Seperti biasa, insya-Allah kita bertemu lagi di minggu hadapan dengan topik-topik kewangan Islam yang menarik lagi tertarik. Assalamualaikum, selamat malam.